berbalik ya, makan di rumah. Jadi sebelum tu sedikit pengumuman banyak yang kemarin ya, iaitu jemputan Majlis Walaupun Terus perkahwinan oleh Puan Hamidah Siti Hamzah dan suaminya Abdurrani bin Abdul Aziz Taman Serti Jaya. Majlis perkahwinan anaknya yang akan diadakan pada Sabtu 20 Ogos 2022 bertempat bukan ni taman ni web di Teratak Zappa kita. Jadi dengan 20 bulan sama menaikkan majlis ini di Teratak Zappa, iaitu jemputan daripada Puan Hamidah Siti Hamzah. Dia menjemput tunggu kita bersama sekali dan yang hadir pada malam ini. Alhamdulillah. Dengan itu saya dirahkan majlis oleh Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dimuliakan Nazir Surau Wanci, Tuan Imam, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita tidak membaca kitab. Kitab apa nama? Payah sebut kata. Payah sebut Qatrul Ghaifiyah. Sebab kita meraihkan sempena tahun baru Hijrah 1444 Hijriyah, tahun Hijriyah, tahun hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila masuk tahun hijrah, maka kita ingin mengenang kembali hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat kita pengajaran daripada peristiwa hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dicatatkan dalam sejarah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berhijrah pada bulan Muharram, tetapi Nabi melakukan hijrahnya pada bulan Safar. Pada bulan Safar, pada 27 Safar, tak salah. Ketika mana sehari sebelum Nabi berhijrah itu, iaitu kemuncak perancangan orang musyrikin terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemuncak penentangan. Sebagaimana kita ketahui bahawa orang musyrikin ketika itu menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak kerasulan Nabi itu. Sebelum diisytiharkan kerasulan Nabi, tidak ada penentangan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang Quraisy amat memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Quraisy mencintai Nabi dan mereka mengenali Nabi sehingga disebut dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya'rifunahu, mereka kenal Nabi itu. Siapa dia tu? Orang Quraisy tahu. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana dia kenal anak
Macam kita ada anak, kita tahu anak kita ni macam mana perangai dia, macam mana. Begitulah orang Mekah tahu Nabi itu macam mana akhlak dia. Mereka tahu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Quraisy ni dia kenal Nabi sebagaimana mereka kenal anak mereka. Macam tuan-tuan duduk puan cik ni kan. Jadi kita memerhatikan anak-anak dia ke puan cik ni sama. Anak kita pun sama kita perhatian, anak jiran pun sama kita perhatian. Sama-sama kenal. Macam tu lah agak kan. Kenal warna hari tu. Begitulah Nabi SAW. Dan orang Quraisy mengenali Nabi itu sehingga mereka mengenali akhlak Nabi. Akhlak Nabi itu sebagaimana mereka tahu betapa jujurnya Nabi, betapa amanahnya Nabi, sehingga ketika remaja dan mudanya Nabi, mereka menggelarkan Nabi ini orang yang amanah. Orang yang amanah. Mereka menggelar Nabi itu Al-Amin. Al-Amin ni bermaksud orang yang amanah. Bila nampak saja, ini Al-Amin. Gelaran mereka menggelar ini orang yang amanah. Ya. Sehinggalah usia Nabi 25 tahun. Tak salah. Itu tengah muda sangat. 25 tahun, remaja. Bukan remaja, pemuda. Remaja ni mungkin belasan. Ini 25, pemuda. Ya. Sehingga Nabi berusia 25 tahun, kisah dalam sejarah yang menceritakan bagaimana ketika itu Kaabah Al-Musharrafah mengalami kerosakan disebabkan banjir dan sebagainya. Jadi mereka membina semula Kaabah tu. Mereka bina semula Kaabah. Sebab itu kalau membaca sejarah Kaabah, memang Kaabah ini menerima proses pembinaan berulang-ulang kali. Kaabah dia mengalami proses pembinaan berulang-ulang kali. Sehingga dalam sejarah menyebut bilakah Kaabah ini mula dibina, ataupun soalan siapakah yang membina Kaabah? Kalau baik soalan tu sedap tu. Baik pula hadiah kan. Yang membina Kaabah yang mula-mula adalah malaikat. Bermaksud ketika mana Nabi Adam alaihissalam turun ke dunia, Kaabah dah ada. Sehinggalah berulang-ulang kali pembinaan Kaabah sampailah pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Kaabah tu dah tak ada. Mana zaman dah hilang. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam datang ke Mekah, tak ada Kaabah. Hanya lembah yang padang pasir. Sehinggalah Nabi Ismail yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim dan ibu dia Siti Hajar, Nabi Ibrahim tinggalkan macam itu saja, dua beranak. Tinggalkan dekat lembah tu. Hidup. Panjanglah cerita. Nabi Ismail dengan Siti Hajar. Jadi akhirnya mereka hidup. Dan orang Arab-Arab Badui di sekitar lembah Mekah itu datang. Jadi ramai. Sebab air Zam-Zam, dah keluar air Zam-Zam. Di zaman Nabi Ismail alaihissalam dengan ibu dia Siti Hajar. Cerita mukjizat keluar air Zam-Zam. Jadi bila keluar air Zam-Zam, maka burung ni bila ada air dia tahu ya. Di padang pasir, jadi burung pun berlega-lega dekat udara. Jadi Arab Badui yang berada di sekitar 7 km, 10 km, mereka berada di kaki-kaki bukit. Dia tak duduk dekat lembah tu, tak ada air. Jauh duduk dia. Tapi 2-3 hari dia tengok burung tu berpusing-pusing. Dia tahu tempat tu tempat tak subur. Kaabah ni tempat yang tak subur. Wa fil wadi ghairi zar'in. Wadi, lembah yang tak ada tumbuhan. Jadi tak ada siapa pun nak duduk kat situ. Dia lembah yang kering. Jadi
Jadi Arab Badui ni duduk di kaki-kaki gunung, bukit yang ada tumbuh-tumbuhan. Tapi ketika mana terbitnya apa ni Zam-Zam, 2-3 hari lepas tu burung berlegar dekat langit. Jadi orang Arab pun tengok, ini dah 2-3 hari dah burung ni pusing-pusing situ, selalu ada air. Oh, jadi Arab tengok, ada air. Nampak 2 beranak duduk situ, Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi mereka minta izin, boleh tak kami nak duduk sini? Boleh benar-benar, elok benar-benar. Kami duduk 2 orang, ada orang nak datang duduk. Itu punca dia. Makkah itu mula orang datang. Bila ada air, orang pun ada penghidupan di situ kan. Sehingga Nabi Ismail remaja, ataupun kanak-kanak atau remaja. Bila dah besar Nabi Ismail, barulah datang semula Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah yang panjang juga tu. Nabi Ibrahim pergi ke Mekah ketika kanak-kanak tu balik semula. Dia tak, bila Nabi Ibrahim datang masa kanak-kanak yang Nabi Ismail kena sembelih tu, dia tak tahu duduk macam tu je. Lepas tu dia balik, dia tinggalkan sebab dia ada isteri dia seorang lagi, Sarah, dekat Iraq sana. Susah. Bini pertama dekat Mekah, bini kedua dekat Iraq. Bukan ada kotobang tu kan. Mari dia tinggalkan, dia balik ke Iraq. Kemudian bila Nabi Ismail dah berkahwin, tak salah, baru datang Nabi Ibrahim. Itu 1 jam pula cerita. Kisah Nabi ni masya-Allah kata. Menarik kalau kita baca dan kita memperkatakan. Jadi bila Nabi Ibrahim alaihissalam datang semula berziarah kepada anaknya Nabi Ismail alaihissalam, ketika itulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan Ibrahim bina semula Kaabah. Bina Kaabah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tunjukkan di mana tempat Nabi Ibrahim nak bina Kaabah. Maka Nabi Ibrahim binalah dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Itu yang bila kita pergi Mekah, adanya peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam, iaitu makam Ibrahim. Jadi makam Ibrahim tu bukan kubur macam kita sini, makam kubur lah. Makam tu Haji Said, mana kubur. Makam Ibrahim bukan kubur. Makam Ibrahim tempat berdiri Nabi Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim bila nak buat Kaabah, ada batu yang diletakkan, dia berpijak di atas batu. Ada riwayat mengatakan batu tu batu mukjizat. Adapun mukjizat, batu tu boleh jadi turun naik. Bila Kaabah tu dah tinggi, naik batu tu, kemudian rendah, kata riwayat macam tu. Tetapi mana kata batu itu terkesan dengan kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab ulama menyatakan bahawa di antara khususiat para anbiya alaihi wassalatu wassalam, iaitu kaki mereka itu bila berpijak kepada batu lekuk, bila berpijak kepada pasir tidak meninggalkan kesan. Itu disebut kaki para anbiya. Ada orang tu tapak kaki yang tua pun ada orang, Allah Allah. Ada kosan, dah betul. Tapi riwayat mengatakan tapak kaki para nabi, para rasul itu akan memberi kesan kepada batu-batu yang terpijak. Begitulah juga tapak kaki Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang menyimpan kesan tapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi makam Ibrahim adalah kesan pijakan Nabi Ibrahim alaihissalam, kekal sampai sekarang ni. Jadi bila kita tengok tapak kaki Ibrahim tu, bertambah yakin gitu. Sebenarnya itu. Kemudian kata ulama, berlaku keruntuhan demi keruntuhan Kaabah tersebut, sehinggalah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berusia 25 tahun,
maka Kaabah dibina semula. Dan apabila dibina semula, ya, bersama-sama dengan Hajar Aswad, ya. Dan Hajar Aswad ini diketahui semenjak jahiliyah adalah batu yang mulia, batu yang dimuliakan. Ataupun mereka mengetahui bahawa Hajar Aswad itu adalah batu daripada syurga, batu yang dimuliakan. Tetapi begitulah Allah Subhanahu wa taala menjaga 3 jenis batu. Dalam Masjidil Haram ada 3 jenis batu yang Allah Taala jaga. Dalam Masjidil Haram itu ada 3 jenis batu yang Allah Taala jaga kemuliaan dia. Apa maksud Allah Taala jaga kemuliaan dia? Bermaksud Allah Taala jaga kemuliaan batu itu tidak disembah oleh orang Arab. Orang ni pantang juga batu sembah. Pantang juga batu dia sembah. Nampak batu tu polik dia disembah. Nampak batu tu macam kepala ular sembah. Itulah maksud dia. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjaga 3 jenis batu ini. Batu Hajar Aswad, batu Kaabah, dan juga batu makam Ibrahim alaihissalam. Tak ada orang menyembah 3 jenis batu. Kalau disembah, tapi tak disembah, ya, maka batu itu tidak menjadi mulia dan akan dihumbankan dalam api neraka. Sebab dalam hadis menyebut, ya, bahan bakar api neraka itu waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakar api neraka itu waquduha ni, waqud ni bahan bakar. Apakah bahan bakar api neraka? Waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakar ni adalah manusia. Apa maksud bahan bakar manusia? Bermaksud api neraka tu dia menyala, bila masuk manusia lagi marak dia. Itu maksud bahan bakar. Dia dah menyala dah. Bila masuk manusia lagi dia menyala-nyala dia. Waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakar dia daripada manusia dan juga batu. Maka satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan di Bukit Uhud, maka terdengar dekat Bukit itu suara tangisan yang bersangatan dekat Bukit Uhud. Sahabat pun tak tahu. Sahabat Abu Bakar pun pelik, siapa yang menangis? Nabi mengatakan yang menangis itu Bukit Uhud ini. Nabi pun bertanya kepada Bukit Uhud, kenapa engkau menangis wahai Bukit Uhud? Bukit Uhud ni batu. Maka Bukit Uhud mengatakan, ya Rasulullah, aku takut bahawa di akhirat nanti aku akan dihumban ke api neraka. Kenapa, kata Nabi? Bukankah dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebut waquduhan nas wal hijarah? Bukankah dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan bahawa bahan bakar api neraka itu di kalangan manusia dan batu? Aku ni batu. Dan aku takut aku dihumban ke neraka. Maka menangis Bukit Uhud. Maka Nabi mengatakan bahawa yang dimaksudkan batu yang dibakar itu adalah batu sembahan manusia. Jadi mana-mana batu di dunia ini disembah oleh manusia, dijadikan berhala dan sebagainya, batu itu yang akan dihumban ke neraka. Kata ulama, tak banyaklah batu tu, maka batu itu akan dibosarkan. Maka batu sembahan manusia itu. Maka hadis itu menyebut, Nabi mengatakan kepada Bukit Uhud, Uhud jabalun min jibal jannah. Nabi mengatakan Uhud adalah satu bukit daripada bukit syurga. Uhud jabalun min jibal jannah. Bukit Uhud itu adalah salah satu bukit syurga. Jadi kalau kita nak melihat penghuni syurga, wahai Madinah, pandanglah Bukit Uhud. Sebab Nabi dah sebut dah, Bukit Uhud ni penghuni syurga. Pandang penghuni syurga.
Bahkan ada ulama kata pergi makan sikit-sikit tumbuhan dekat Uhud tu, kata setengah riwayat. Maka Allah Subhanahu wa taala menjaga makam Ibrahim, menjaga Hajar Aswad, menjaga Kaabah. Tidak ada sejarah mengatakan orang Arab menyembah Kaabah, tak ada. Mereka hanya tawaf saja. Tak ada orang Arab pergi sembah Hajar Aswad. Tidak ada orang Arab pergi sembah makam Ibrahim. Sedangkan keliling itu dipenuhi dengan berhala-berhala pada zaman jahiliyah. Dan orang Arab mengetahui kemuliaan Hajar Aswad. Dan ketika mana Kaabah itu telah pun siap dibina, berlaku masalah. Masalah dia macam mana nak letakkan Hajar Aswad? Apa masalah dia? Siapa yang akan letakkan? Sebab Hajar Aswad ni dimuliakan oleh orang Arab. Jadi maksud bila ditanya siapa yang akan angkat Hajar Aswad ini? Hajar Aswad itu diletakkan, dimuliakan pada tempat. Bila dah selesai, bila nak angkat, sudah. Siapa pula nak angkat? Jadi puak-puak masing-masing mengaku, kamilah yang patut. Mana boleh, kamilah yang patutnya angkat. Mana boleh, kamilah yang patutnya, kamilah yang patutnya. Jadi semua kabilah mendakwa mereka lah yang layak mengangkat. Tak boleh jadi, dah keluar pedang dah. Siapa yang kuat dia angkat. Ni tak boleh jadi. Nak mengangkat Hajar Aswad saja boleh berlaku penumpahan darah. Ni dahsyat ni. Jadi mereka pun fikir juga, takkan masalah angkat Hajar Aswad kita nak perang. Jadi macam mana nak buat? Kalau macam tu kata pendapat seorang, kita kena lantik hakim seorang lah untuk mengadili masalah ini. Siapa kita nak lantik? Macam mana pula? Macam ni lah. Kita pandang tu Babus Salam. Babus Salam ada dekat sofa. Di situ ada Babus Salam. Maksud kata zaman Nabi pun dah ada Babus Salam. Sebab riwayat mengatakan, tengok tu pintu Babus Salam tu. Siapa yang pertama masuk, kita ambil dia jadi hakim. Jadi semua pakat tunggu, pandang pintu tu kan. Siapalah yang masuk? Siapalah yang masuk ni? Tiba-tiba masuk Nabi SAW. Maka mereka serentak mengatakan hadzal amin, hadzal amin, hadzal amin. Ini al-amin, ini orang yang aman, orang yang mana? Al-amin. Dia berkenal. Amin. Mereka setuju. Setuju. Sebab yang datang inilah orang yang amanah. Terus mereka ceritakan masalah dia. Nabi mengangguk-anggukkan dan tahu cerita dia. Nabi tak cakap banyak. Nabi menanggalkan selendang dia, letak. Dia pandang, bila dah lantik, Nabi jadi hakim, akurlah apa yang dia buat kan. Okey, boleh. Nabi tak cakap banyak, hanya ambil selendang dia, letak. Orang pun pandang, apa Muhammad nak buat ni. Kemudian Nabi pegang Hajar Aswad tu. Sebelum tu, jangan siapa usik. Jangan usik, sebab kita tak tahu siapa. Tak boleh usik. Usik pun tak boleh. Sebab tak tahu siapa yang berhak. Tapi bila dilantik Nabi jadi hakim, Nabi yang pegang Hajar Aswad. Semua untuk je. Letak dekat selendang dia. Pun mereka untuk je. Apa dia nak buat ni? Maka Nabi ambil tangan kabilah-kabilah tadi. Maka dibagi, pegang, begitu. Pegang. Kabilah ni, pegang. Tarik tangan, pegang. Semua pegang selendang Nabi tadi. Berapa kabilah tu? Kalau 10 kabilah, 15 kabilah pun boleh pegang. Selendang pegang. Angkat, Nabi kata. Pun pekat angkat. Bergerak sampailah ke tempat Hajar Aswad tu. Nabi yang pegang Hajar Aswad tadi dan Nabi letakkan ke tempat dia. Kabilah tadi, alhamdulillah aku mengangkat Hajar Aswad. Yang pula, dia pun angkat juga. Dia pun angkat sama, dia pun angkat juga. Tapi yang mengangkat sebenarnya adalah Nabi SAW. Begitulah. Kata hebatnya Nabi SAW bermaksud mereka telah mengenali Nabi SAW sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sehinggalah Nabi diangkat menjadi Rasul ketika berumur 40 tahun. 40 tahun Nabi diangkat menjadi Rasul. Dan ketika mana Nabi diangkat menjadi Rasul, maka bermulalah permusuhan itu. Maka mula memusuhi Nabi SAW.
sebab dia diangkat menjadi Rasul, maka mula permusuhan itu. Bahkan daripada kaum keluarga Nabi sendiri. Dari beberapa pak saudara dia sendiri, Abu Lahab dan juga orang musyrikin mula memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyeksa para sahabat. Kisah-kisah yang dahsyat, para sahabat diseksa. Begitu juga kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selepas meninggalnya Abu Talib, selepas meninggalnya Siti Khadijah. Kata riwayat 3 tahun sebelum Nabi berhijrah, pada penghujung tahun-tahun Nabi berada di Mekah, lebih dahsyat lagi penyaksaannya, sebab ketika itu tak ada orang yang mereka nak sogan dan malu. Ketika ada Abu Talib, sogan juga, sebab Abu Talib ketua, pemulu. Abu Talib penghulu Mekah. Berdatuk dia Abdul Muttalib penghulu. Dan bapa saudara dia Abu Talib penghulu Mekah. Jadi mereka menentang Nabi itu dalam keadaan sogan-sogan juga lah. Tetapi apabila meninggalnya Abu Talib dan meninggal Siti Khadijah, mereka tak ada lagi sogan-sogan untuk memberikan kejahatan kepada Nabi SAW. Maka kemuncak dia adalah mereka ingin membunuh Nabi kita SAW. Itu kemuncak dia. Sebelum itu tak ada perasaan niat bunuh, tak ada. Ini dah dibincang, dimusyaratkan, akhirnya sepakat kita bunuh. Ambil setiap kabilah wakil. Kabilah ni seorang. Kabilah terkumpulkan anak muda yang paling gagah, dikumpulkan dan pergi seorang rumah Nabi bunuh serentak. Jadi Arab Jahiliyah bila ramai yang bunuh, itu payah nak nuntut bela. Tak dapat nak nuntut bela tu payah. So ramai. Maka itu yang dilakukan. Kata riwayat pada 26 Safar, perbincangan mereka membunuh Nabi, dan pada malam itu juga Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berhijrah. Dan pada 27 Safar Nabi berhijrah. Dan kisah yang masyhur, ketika mana malam, pada malam Nabi nak berhijrah tersebut, kisah yang masyhur bagaimana Nabi SAW berada dalam rumah dia, dan ketika itu rumah Nabi dah dikopong dah. Rumah Nabi dah dikopong dah. Dan ketika itu di rumah Nabi adanya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali masih kanak-kanak Ali. Masih remaja lagi Sayyidina Ali. Tapi di antara pemuda yang pertama beriman kepada Nabi adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali adalah di antara anak muda yang pertama beriman dengan Nabi SAW. Dan Sayyidina Ali telah pun Sayyidina Ali telah pun menyerahkan jiwa raga dia kerana agama. Semenjak remaja lagi. Begitulah hebatnya keimanan Sayyidina Ali. Ketika remaja lagi, dia telah menyerahkan jiwa raga kerana agama. Ketika mana? Ketika pada Nabi SAW keluar pada malam tersebut, dan diperintahkan Sayyidina Ali menggantikan tempat tidur. Jadi Sayyidina Ali diperintahkan pakai selimut Nabi. Sampai katil Nabi itu dia tidur dan selimut. Apa maksud menggantikan tempat tidur Nabi? Mana kata bersedia untuk mati. Sebab kalau orang musyrikin suabu, dia tak ada dah. Dia tahu katil Nabi mana, apa selimut dah tertikamnya. Begitulah Sayyidina Ali memberikan pengorbanan. Nabi kata, tidur sini. Maksud tidur tu maksudnya, sedia matilah. Macam kita jadi sasaran orang jahat lah. Dia dah tahu baju kita warna apa, seluar kita warna apa, kita pakai tupi warna apa. Kita pun beritahu kat kawan kita. Ada penjahat nak tembak saya lah. Gambar saya dah ada kat dia. Gambar baju saya pakai ni, dah ada kat orang tu. Boleh tak kau tukar baju yang kau pakai?
Tak ada. Mampu lah. Kita dia nak lari, dia nak kena, kita tukar baju nak tak? Dia pakai baju ke pakai mana nak? Tukar baju maksud matilah. Orang nak menyasarkan baju tu kan. Begitulah Sayyidina Ali. Tak ada saya nak bantah. Apa Sayyidina Ali terima saja. Ya. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala menjaga nyawa seseorang. Sayyidina Ali pasrah. Tak ada nak fikir apa-apa. Kalau kita mungkin, kan kau dibunuh. Tak. Pasrah. Allah Subhanahu Wa Taala menjaga nyawa Sayyidina Ali. Jadi bila masuk saja orang musyrikin, dia tak tahu tikam. Tarik lu selimut tu kan. Jadi Nabi keluar pada malam tu, itu yang Nabi baca ayat surah Yasin tu. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Itu doa yang orang baca. Kata orang, boleh juga nak ambush kat Roblox ni. Dia lesen tak bawa. Rotek mati semua. Nak cuba boleh lah. Jadi Nabi baca surah Yasin, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfi saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Ayat itu bermaksud waja'alna min baini aydihim saddan, kami jadikan di hadapan mereka itu tembok, saddan, penghalang. Waja'alna min baini saddan wa min khalfi saddan, belakang mereka itu ada tembok. Fahum la yubsirun, mereka tak nampak. Jadi tembok maknawi. Nabi baca tu, Nabi keluar. Kata riwayat, dengan keadaan Nabi baca syahatil wujuh. Syahatil wujuh. Tu kataan yang dibaca dalam wirid Hizbul Bahar. Dengan keadaan Nabi kata syahatil wujuh. Syahatil wujuh. Rasaklah pandangan mereka. Rasaklah pandangan mereka. Syahatil wujuh. Syahatil wujuh. Sehingga Adriut mengatakan bekas sekali itu Nabi letak pasir lagi kepala orang musyrikin. Tak bangun, lalap semua. Nabi pun keluar. Bila dah terbit matahari, maka bangun. Dah terbit matahari. Lama nak berkawal. Itu yang bila mereka masuk, mereka tak tahu tikam. Sepatutnya tahu tikam dia. Tak tahu tikam. Ada seorang sentak selimut tu. Boleh tengok, Muhammad dah tak ada. Dia tak pengapakan saya. Dia niat nak bunuh Muhammad. Dia tak bunuh orang lain. Dia tengok Sayyidina Ali, dah dia pun keluar. Kemudian Nabi pun menuju ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar dah siap dah. Sayyidina Abu Bakar dah siap dah. Maka Nabi pun keluar dengan Sayyidina Abu Bakar berhijrah mengikut strategi yang Nabi dah buat. Strategi yang tak boleh diagak oleh orang musyrikin. Musyrikin tak teragak macam tu cara Nabi berhijrah. Hebatnya Nabi ni. Nabi ni seorang yang hebat merancang. Bijak merancang. Jadi orang Quraisy pun tak terfikir Nabi buat macam tu. Jadi Nabi berhijrah tidak ke depan tapi ke belakang. Pergi ke lumpur tapi pergi gomeh tu. Kan? Tak terfikir orang. Kalau nak lari ke lumpur tu iyalah. Orang nak lari ke lumpur, empanglah Josih tu. Tak, dia pergi ke gomeh. Dia terlupa bahawa Nabi, dia punya strategi dia, pergi ke belakang. Nabi menuju ke arah Yaman. Nabi pergi ke Gosur. Kisah yang masyhur lah. Begitulah penghijrahan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi berancang. Nabi gunakan akal dia. Walaupun Nabi itu dipandu dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi menggunakan kedua-dua dia. Nabi merancang dengan akal dia dan Nabi juga menerima panduan wahyu. Sebab itu bila nak berhijrah, Nabi telah pun perintahkan para sahabat berhijrah dulu. Sedangkan ketika itu yang masih tinggal lagi Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar.
Jadi sehingga Sayyidina Abu Bakar pun ternanti-nanti, bila nak hijrah ya Rasul, bila kita nak hijrah. Padahal kalau ikut akal dia dah boleh dah. Orang semua dah hijrah dah. Tapi Nabi tetap menunggu panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Belum ada wahyu lagi. Ketika dah diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baru Nabi berhijrah dan Nabi gunakan kepandaian yang ada pada dia, kebijaksanaan pada dia. Dan bukan sekadar itu, Nabi juga merancang kejayaan hijrah itu. Kejayaan hijrah Nabi adalah bermula daripada kejayaan Nabi mengasaskan satu kekuatan. Di sini menggambarkan bagaimana strategi dakwah Nabi dan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, suatu kekuatan. Iaitu kekuatan apa? Kekuatan kesatuan. Sehingga bila kita tengok strategi Nabi itu, sehingga kekuatan itu bila Nabi melihat, maka kekuatan itu telah sempurna. Kekuatan apa? Kekuatan kesatuan. Iaitu Nabi satukan orang Aus dan Khazraj. Dan mereka bersaudara. Dipersaudarakan selepas mereka bermusuhan. Sekian tahun, puluhan tahun mereka bermusuh. Bermusuh ya. Pantang sikit dia berkelahi, pantang sikit berkelahi. Macam kita kan ada jenis puak ni tak boleh dengan puak ni. Tak boleh. Macam tu lah kan. Dia baik tapi dia ada dia angin-angin ni kan. Dia ada lah tu. Orang Kedah tak boleh jumpa orang Kelantan kau. Dulu tak ada kat sini dah. Masa Sebelah Serama win. Sebelah Serama semua ada tu. Negeri Sembilan ada Kedah, ada Kelantan, ada apa tu. Kalau banyak bertumbuk tengok orang Selangor bertumbuk orang Kelantan. Macam itulah. Tak ada apa tapi macam tu nampak. Orang Negeri Sembilan jarang. Sebab apa dia tak ramai Negeri Sembilan ni. Dia ramai. Macam itulah agak kan. Unsur dululah kan. Sekarang baik semua. Boleh khabar kat dia. Tak ada. Jadi macam itulah Aus dan Khazraj ini, mereka bermusuh tetapi disatukan oleh Nabi SAW. Maka Nabi melihat kekuatan itu. Berapa tempoh Nabi ambil untuk membuat kekuatan itu? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun Nabi membina kekuatan. Nabi berhijrah selepas 13 tahun. Maknanya ketika umur Nabi 53. Bermaksud itu ke-13 hijrah. Bermaksud pada ke-10 tahun kenabian. Tahun ke-10 kenabian. Nabi membina kekuatan untuk berdakwah kepada orang Aus dan Khazraj. Mereka sahaja yang menerima. Arab lain tak terima dakwah Nabi. Dikatakan Nabi pergi kemah ke kemah dekat Mina. Jadi maksud zaman jahiliyah haji dah ada orang. Haji dah ada sepanjang zaman jahiliyah ni. Itulah punca pendapatan Mekah. Punca pendapatan Mekah, orang luar ramai datang ke Mekah. Ada tarikan. Jadi kalau satu tempat tu ada tarikan, ekonomi dia meningkat. Itu yang Abrahah cemburu tu. Abrahah, Raja Habasyah, pada zaman dia iri hati dengan Mekah ni. Sebab lebih maju pada negara dia. Abrahah ni cemburu. Kenapa Mekah ni orang ramai pergi? Jadi bila orang ramai datang, ekonomi meningkatlah. Dia pergi tengok macam mana Mekah ni maju. Dia pun pergi siasat. Oh, dekat Mekah ni ada Kaabah.
Orang datang Kaabah, orang tawaf Kaabah tu. Ya. Kok macam tu kata Abraham, besar mana Kaabah itu? Ukurlah. Kita buat lagi besar. Abraham pun buat Kaabah dekat Habsyah. Lagi besar pada Kaabah. Tak datang orang dah. Batu lagi lawa putih ke batu, Kaabah hitam. Buat. Tak datang orang dah. Kau ni Abraham, kita dah buat Kaabah lagi besar, lagi cantik. Macam mana cara? Ada pendapat kata kita macam ni, dia kata. Kita tak, orang takkan datang Kaabah kita ni. Kecuali kita pergi runtuhkan Kaabah tu. Dah runtuh situ, baru orang datang sini. Idea yang paling tak kena sabar kan. Mana idea yang teruk lah kita kata. Jahat lah. Pergi runtuh. Macam orang lah. Kenapa kodai tak laku ni? Kodai tu ada, kata dia. Puas lah jual barang macam kodai tak laku. Dah lah, kita bakar lah kodai tu. Dah tak ada kodai kita lah pun yang mana tak pemikiran yang terlampau jahat dah kan. Kita cuba nak buat macam kodai tu. Dia jual apa, kita jual. Kita jual apa, dia jual. Dia jual RM10, kita jual RM5. Tak laku dah kan. Dah lah macam mana? Kena bakar kodai ni. Dia jahat betul kan. Abraham macam tu lah. Datang idea dia, kita kena runtuhkan Kaabah tu. Tu yang dia datang. Dia datang masa zaman Abdul Muttalib. Datang Abraham ke Mekah, bawa gajah pula tu. Punya nekatnya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan Abraham terlebih dahulu. Dalam surah Al-Fil. Jadi bermaksud sebanyak zaman dia musim haji orang datang. Tapi haji itu dah bercampur aduk dengan amalan jahiliah. Dan salah satu orang Arab Quraisy tak nak menerima Islam sebab perniagaan berhala dah sebati. Syarikat dah banyak, anak syarikat jual berhala ni dah terlampau banyak. Income dia dah banyak. Jadi kalau masuk Islam, habis rosaklah perniagaan. Di antara perniagaan yang laris, masa orang datang Mekah, boleh berhala lah. Ada yang besar, ada yang kecil. Semua perniagaan ni. Jadi orang datang ketika musim haji. Maka Nabi berdakwah di kemah-kemah di Mina. Daripada satu kemah ke satu kemah. Sebab orang Quraisy membenarkan Nabi bergerak pada musim haji. Pada bulan lain mereka telah dipulaukan. Dah dipulau dan disekat. Semua disekat kegiatan orang Islam ni. Bani Hashim, keluarga Bani Hashim telah dipulaukan. Kecuali musim haji. Musim haji dibuka. Maka dibebaskan bebas musim haji. Jadi bila bebas pada musim haji, Nabi gunakan kesempatan itu berdakwah daripada kemah ke kemah. Pada tahun yang ke-10. Yang menerima tu sebahagian kecil daripada orang Yathrib ketika itu. Aus dan Khazraj. Dia berkelahi dua puak ni. Tapi dua-dua ini didakwah oleh Nabi, dua-dua ini beriman dan Nabi persaudarakan bilangan yang kecil daripada Aus dan Khazraj. Tak pernah mereka berdamai. Dan tak pernah orang damaikan dia. Jadi kalau orang berkelahi, kena ada orang damaikan. Kadang dia tak mampu nak damaikan diri dia dengan orang yang dia kelahi. Tak mampu dah. Kena ada orang damaikan. Mesnya, gitu. Yalah, gitu. Salam. Gitu. Muka tu pandang, yalah. Kena ada orang arah kan. Jadi sini payah. Aus rasa kalau dia saudara di sini tak boleh. Dan tak ada orang yang mengusahakan untuk berdamai. Yang mengusahakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila berdamai tu terasa pula nikmat itu. Seronok berdamai. Apa tak baik mungkin tak ada orang nak apa. Maka terasa kenikmatan perdamaian. Tahun pertama. Tahun kedua Nabi dakwah lagi kepada Aus dan Khazraj, bertambah ramai. Sampailah tahun ketiga. 3 tahun. Bahkan bukan sekadar Nabi mendamaikan, tetapi
mereka berbai'ah, berjanji setia. Jadi janji setia ni semenjak zaman Nabi lagi. Janji setia tu ada peranan dia. Nama dia bai'ah. Ya? Berbai'ah. Jadi berbai'ah, isi kandungan dia macam-macam. Bai'ah pertama, janji setia, tidak menyumarak, tidak berzina. Sedangkan hukum tu dah jalan Islam dah. Tapi janji setia. Janji setia ni macam main bola lah. Main bola memang nak skor bola tu. Tapi janji setia. Kita skor 3 gol je. Yo kata. Sebelum masuk tu kan. Sebelum nak masuk tu, dia kata dah, kan kau skor 3 kompuangan. Tak, sebelum nak main tu janji setia lagi. Kan? Makna berazam, ikrar. Itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bai'ah pertama, bai'ah tidak berzina, tidak bunuh anak dan sebagainya. Sampailah bai'ah yang terakhir, bai'ah untuk mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup mati bersama. Kemuncak bai'ah yang ketiga, berjanji dengan Nabi, mereka berjanji bahawa mereka akan mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyawa Nabi adalah nyawa mereka. Itu dah kuat lah. Dah kuat kesatuan Bani Aus dan Khazraj, dan Nabi dah nampak kekuatan itu. Jadi mana kata dalam agama kita ini, kekuatan yang paling besar adalah persaudaraan. Persaudaraan dan juga kesatuan. Nama dia ukhwah. Ukhwah, persaudaraan dalam Islam. Itu yang dibina oleh Nabi SAW yang luar biasa, yang sehingga ulama sirah mengatakan belum pernah berlaku, dan selepas itu kehilangan ukhwah itu. Kita kehilangan kekuatan ukhwah itu. Dan Nabi membina itu belum pernah berlaku kekuatan ukhwah sebegitu sebelum itu. Dan selepas itu ukhuwah itu kita kata runtuh sedikit demi sedikit. Disebabkan apa? Disebabkan kita ini lebih mencintai kita kata diri sendiri kan. Kita mencintai diri kita sendiri. Kita tidak mampu untuk mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita. Sedangkan dalam hadis menyebut sebaliknya kan. Jadi kita macam mana nak amalkan hadis tu? Nabi mengatakan apa? Dalam hadis dia Nabi kata orang mukmin dengan orang mukmin itu kal jasadil wahid. Tapi kita kata amal kata. Lama menung. Lama menung hadis tu. Menungnya apa? Mampu apa kita buat? Nabi menyebut mukmin dengan mukmin umpama satu jasad. Masya-Allah. Satu jasad, macam jasad dia jasad kita juga. Ya apa boleh buat itu? Hadis macam tu. Orang mukmin dengan mukmin seperti satu jasad. Kenapa? Satu jasad Nabi kata bila salah satu anggota dia sakit, maka dia tidak tidur malam tu. Yang sakit kaki, gaut, menanyut-nanyut. Mata pun tak apalah, dan tak tidur lah. Patutnya mata, kau kaki sakit juga, kat kau lah. Mata lah, dan nak lalap. Tak dah. Tak mahu dia lalap. Kerana lalap, bedanya. Kono yang pergi klinik kan, ambil beg tahan sakit. Hilang sikit dah. Jadi Nabi kata orang mukmin dengan mukmin itu umpama satu jasad. Kalau salah satu anggotanya sakit, maka damam badan dia dan tak tidur malam tu. Kita saudara kita sakit, nyanyak macam tu ya. Nyanyak apa tak nyanyak, hilang mampu. Bantal lah tengah malam. Ekon pula kan. Masya-Allah tu. Jadi maksud kekuatan itu Nabi bina. Kekuatan ukhuwah. Sehingga kekuatan itu Masya-Allah luar biasa. Kita kata apa? Benda yang mencarikan adat mana di luar adat lah. Di luar adat orang lah kita kata. Kenapa? Mereka sangat mencintai sesama mereka
bahkan lebih mencintai saudaranya pada dirinya sendiri. Kita kata macam tak asal akal. Bukan saudara sedaging, tak. Seagama saja. Macam mana kita nak gambarkan sayangnya mereka sama mereka itu melebihi diri mereka sendiri. Bila datang orang Muhajirin ke Madinah, Aus dan Khazraj, Nabi dah persaudarakan dah. Maka kekuatan Ansar, kata-kata. Maka Aus dan Khazraj adalah mewakili Ansar. Ansar orang yang menolong lah. Orang Madinah terdiri dari Aus dan Khazraj. Maka Nabi persaudarakan dia, maka terus digerakkan Al-Ansar. Tak ada nak panggil Aus Khazraj dah. Yang berada di mana adalah Al-Ansar. Yang datang daripada Mekah dinamakan Muhajirin. Puak Muhajirin. Di Madinah puak Ansar. Apa yang lagi melakukan lagi? Nabi persaudarakan di antara Muhajirin dan Ansar. Masya Allah. Dan bila Nabi persaudarakan, Nabi sendiri yang mempersaudarakan, Nabi sendiri yang memilih. Masya Allah, barakah lah maksudnya. Nabi ni, kau, saudara kau ni, anggaplah macam adik-beradik. Itulah maksud dia. Mereka menerima dan macam mana kita gambarkan? Mereka menerima dengan penuh dada terbuka dengan macam orang ni anak angkat lah kan? Suka macam anak dia Itu kan? Tak tahulah gambaran. Bila Nabi persaudarakan, mereka cinta semua-semua. Sehingga bila dipersaudarakan sahaja, orang Muhajirin ni datang, mungkin ada yang soleh sepinggang, tak ada harta dan sebagainya. Tinggal keluarga. Maka sampai di Madinah, begitu kecintaan mereka itu, dan dia nampak orang Muhajirin tak ada harta, maka dia beritahu, aku ada harta ni. Separuh hartaku untuk kau. Kita kata. Sayyidina Umar, saudara Ansar dia, separuh hartaku untukmu, wahai Umar. Kemudian Sayyidina Umar kata dah, Sayyidina Umar pun dia berakhlak juga. Bukan, kalau bahasa Jepun ni kasar, lontui. Tak dapat nak ngabal lontui ni. Saya dapat istilah tu. Nak ngabalkan, nak bawa akap tak jadi. Mana kalau orang bagi, mana bak. Gitu. Apa kan nak ngabal kan. Mana lohong. Orang tu baik, kita luih kan. Tapi Sayyidina Umar berakhlak. Walaupun, wahai Umar, separuh hartaku untukmu. Marwah, Masya Allah. Para sahabat ni ada marwah. Maka Sayyidina Umar kata, dah, semoga harta engkau tu berkat, simpan. Masya Allah, marwah. Kok gitu, Alhamdulillah. Mana deh. Dah, simpan hartamu. Kata Sayyidina Umar, dullani ala suq. Tunjukkan aku pasar mana. Aku akan berniaga di situ. Hebat Sayyidina Umar. Tak payah. Aku ada isteri, wahai Umar. 2. Seorang muda, seorang tua. Pilih. Aku akan ceraikan satu. Kalau kita bak yang muda tu. Sayyidina Umar, dah, semoga keluargamu berkah. Tak payah, simpan. Jadi tak adalah lontui. Kita tak tahulah. Dah, maka mana kata begitulah cintanya Ansar dan Muhajirin. Masya-Allah, kisah persaudaraan ini menarik kalau dibaca. Ada kisah bila Nabi dah saudarakan semua, jadi para sahabat dia macam menunggu macam anak angkat lah ni. Bila datang pelajar ni tadi, ni duduk rumah Nazir tu, Tuan Yusuf, alhamdulillah boleh tahan rumah. Yang kedua nunggu dah, duduk rumah sekian, tunggu. Menanti-nanti, tunggu. Jadi Sayyidina Ali, dia nunggu tak dapat. Nak menangis lah. Maka, ya Rasulullah, aku bila lagi ya Rasulullah. Sampai habis orang bawa Sayyidina Ali, Nabi tak bagi. Sehingga dah tak ada orang Ansar yang nak menerima. Sehingga nak menangis Sayyidina Ali. Ya Rasulullah,
Siapa saudara aku? Tak ada. Dah habis ya Rasul, tak ada. Tak ada. Dah habis puan cik ni berubah rumah ni. Dah habis semua dah ambil. Mana nak pergi lagi? Jadi Nabi kata, wahai Ali, tidakkah engkau redha aku jadi saudaramu? Jadi Nabi, saudara Sayyidina Ali Nabi sendiri. Oh, masya-Allah, lagi mulia. Engkau tidak dipersaudarakan dengan orang Ansar, dah engkau persaudarakan diri aku sendiri. Ya, saudara ni. Jadi Nabi bersaudarakan. Dan satu kekuatan yang sangat hebat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran kekuatan itu. Maka Allah Taala berfirman dalam Al-Quran tentang hebatnya kecintaan para sahabat kepada saudaranya melebihi dirinya sendiri. Maka Allah Taala menyebut dalam Al-Quran wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ini kata pujian daripada Allah kepada para sahabat yang menyayangi saudaranya melebihi diri mereka sendiri. Dan perkara itu berlaku. Sebab itu turun ayat Quran tu. Turun ayat Quran sebab berlaku peristiwa para sahabat mendahului saudaranya melebihi dirinya sendiri. Walaupun dia lapar, ada kata riwayat air dalam peperangan. Dalam peperangan tak ada air. Ada segelas je. Jadi yang tentera ramai, yang cedera ramai, air segelas je. Jadi bila dapat dekat seorang ni tadi, berkata bagi orang sebelah lah. Dia lebih memerlukan air. Bila dapat orang sebelah, dia tengok sahabat dia, bagi yang situlah gitu. Aku boleh tahan lagi. Bila dah sampailah kepada yang mula-mula dapat air tadi. Bermaksud mereka lebih merasai penderitaan orang lain melebihi diri dia. Yang tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran wa yu'thiruna ala anfusihim. Bermaksud mereka lebih merasai penderitaan orang lain. Walau kana bihim khassasah, walaupun mereka memerlukan perkara tersebut. Dia perlu air nak minum, tapi dia rasa penderitaan sahabat lebih pada dia lagi. Itu. Kenapa sebegitu? Sebab mereka diberikan nikmat ukhuwah. Kemanisan ukhuwah. Ukhuwah itu satu kemanisan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Allah Taala berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum." Ingatlah ni'matallahi 'alaikum, ingatlah orang Islam. Kata riwayat, asbabun nuzul ayat ini diturunkan kepada Aus dan Khazraj yang berkelahi semula. Sebab dicucuk oleh Yahudi. Begitu sakit hati orang Yahudi, bila tengok orang Islam bersatu, mereka sakit hati sana. Yang sakit hati orang Islam ni bersatu, Yahudi dan juga syaitan. Sakit hati dia. Kalau orang Islam berpecah, yang suka musuh dan juga syaitan. Dia suka sangat. Yang sakit hati bila kita bersatu, Yahudi. Syaitan pun sakit hati. Menangis dia. Jadi syaitan sakit hati dia tengok Aus Khazraj bersatu, Ansar Muhammad bersatu, dia cuba cucuk. Dia cuba api-apikan. Dalam sejarah mengatakan Aus dan Khazraj berkelahi sikit. Berkelahi, mula diungkit balik. Mula nak kelahi. Jadi terdengar cerita orang Aus berkelahi, maka turun ayat Quran kepada Nabi SAW, maka Nabi sampaikan kepada orang Islam itu, maka Allah Taala mengatakan wazkuru ni'matallah, wahai orang Islam yang berkelahi, wazkuru ni'matallah, ingatlah nikmat Allah. Id kuntum a'daan, dulu kamu bermusuh-musuhan, fa'allafa baina qulubikum, kemudian Tuhan jinakkan hati kamu. Yang menjinakkan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Allah mengatakan dia yang menjinakkan. Nabi yang mengusahakan untuk menjinakkan hati mereka, tapi ayat itu mengatakan Allah Taala yang jinakkan mereka. Masya-Allah. Berbetul usaha Nabi itu adalah juga usaha datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa'allafa baina qulubikum. Kemudian Allah Taala jinakkan hati kamu. Fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Fa asbahtum, maka jadilah kamu
dengan nikmat Allah itu bersaudara. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka jadilah kamu wahai orang Ansar, orang Islam, bi ni'matihi dengan nikmat Allah ikhwana, bersaudara. Jadi di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah persaudaraan. Jadi persaudaraan itu satu nikmat. Bukan kata-kata sahaja, tapi mereka merasai nikmat itu. Mereka merasai kelazatan nikmat persaudaraan itu. Jadi persaudaraan itu satu nikmat yang dirasai oleh para sahabat. Yang mana kata ulama, nikmat persaudaraan itu kita akan rasa di syurga nanti. Kat sini kita tak rasa mana. Sebab kita dongki dengan dia. Kereta besar, oi besar pula kereta perdam pula dah gitu. Jadi tak ada rasa nikmat persaudaraan. Apa lagi kita marah dengan dia semua kan? Tak ada nikmat. Tapi dalam syurga nanti, bila kita berjumpa saudara kita, oi, kat dunia main banci betul ni tengok kau ni. Tapi sekarang suka ambil lah. Jadi kita akan terkejut. Dalam syurga nanti kita akan terkejut. Kau dekat dunia makin menyampah tengok kami. Macam tu itulah ayat. Tapi sekarang ni masya-Allah. Kenapa sebegitu? Allah Taala dah sebut dalam Al-Quran. Kenapa di syurga nanti bila kita wajah saudara kita, masya-Allah. Kecintaan, kerinduan, kebahagiaan. Kenapa? Allah Taala dah sebut. Allah Taala berfirman, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana." Dalam hadis, dalam kitab dia sebut apa? Dalam kitab sebut apabila manusia telah melepasi titian siratul mustaqim. Selepas padang mahsyar kita akan meniti titian siratul mustaqim. Ada yang laju seperti kilat, ada yang laju seperti angin, ada yang laju seperti naik kuda, ada yang laju seperti berlari, ada yang berjalan dan sebagainya. Dan melepasi titian siratul mustaqim. Dan selepas meniti titian siratul mustaqim, maka sebelum masuk ke syurga, maka kita diperintahkan agar minum air di sebatang sungai. Ada anak sungai, kata dalam kitab Tazkiratul Mauta Imam Qurtubi. Ada sebatang sungai yang menunggu kita. Maka kita pun masuk dalam sungai itu, kata riwayat. Bila kita menyelam dalam sungai itu, keluar-keluar dah jadi handsome dah. Mineral marin semua tak ada, gigi tak ada, uban banyak, kulit pun dah tak ni dah. Kau kalah keadaan macam tu. Tapi sebelum masuk syurga, dalam kitab Tazkirah Imam Qurtubi kata manusia akan masuk sungai semua, menyelam, keluar-keluar dah. Jadi anak muda berusia 30 tahun. Kemudian minum air sungai itu. Bila minum apa berlaku? Maka riwayat mengatakan Allah Ta'ala berkata, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Bila minum air itu, maka Allah Ta'ala berkata, wa naza'na, kami cabut. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami cabut daripada hati mereka itu rasa-rasa yang tidak puas hati, saki baki tidak puas hati kepada saudara dia. Kita ni baik macam mana pun, rasa tak puas hati tu masih ada lagi saki baki tu. Tapi nak masuk syurga, Allah Ta'ala mengatakan dalam Quran, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami cabut daripada dada mereka itu ghillin. Ghillin rasa tidak puas hati kepada saudara dia, iri hati dan sebagainya. Ikhwana, mereka akan bersaudara lepas itu. Jadi bila dicabut kekotoran ghil itu, kita dengan saudara ikhwana, bersaudara. Dan bersaudara bukan sekadar bersaudara, merasai kenikmatan persaudaraan. Jadi salah satu nikmat syurga selain makan dan minum adalah nikmat persaudaraan. Bermaksud kita jumpa saudara kita, nikmat. Sekarang ni pun nikmat juga. Tapi apa? Dapat kita membawang-bawang sikit. Itu nikmat ni tak betul. Oh, saudara betul aku jumpa kau, banyak cerita. Gitu. Itu nikmat yang tak betul lah kan. Ini nikmat yang ikhlas kita kata.
Mandang wajah dia, dengar suara dia, satu nikmat di akhirat nanti. Itulah yang Nabi lakukan peristiwa hijrah. Dan disitulah kekuatan yang Nabi lakukan. Jadi kenapa begitu kuat Nabi SAW? Sebab kesatuan yang Nabi bina, persaudaraan yang Nabi bina dengan para sahabat, maka menyebabkan Nabi kuat. Nabi boleh mengalahkan musuh walaupun dengan bilang yang kecil. Peperangan Badar hanya berjumlah 303 boleh. Sedangkan musyrikin ramai. Kekuatan persaudaraan. Kenapa? Bila kita ada kekuatan kesatuan, maka datang bantuan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Rupa-rupanya rahsia kekuatan kita bukan sekadar daripada kita. Kekuatan kita juga dapat bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Syarat bantuan daripada Allah adalah kesatuan. Kalau kita berkelahi, tak akan datang kekuatan itu. Sebab itu kita disyariatkan supaya berhimpun. Berhimpun, diperintahkan berhimpun. Bila? Seminggu sekali hari Jumaat. Perintah. Sebab bila umat Islam ni berhimpun, kata ulama, perhimpunan umat Islam yang bukan maksiat. Berhimpunnya. Walaupun makan. Tapi jangan ada maksiat lah tu. Jangan ada mengumpat. Makan ni. Jadi kita kumpulkan anak beranak air raya. Kumpul, tajuk makan. Buat maksiat ke? Tak, makan. Maka turun keberkatan. Mana umat Islam ni boleh berhimpun, syarat jangan maksiat. Berhimpun je. Tanya khabar, maka datang keberkatan. Setiap umat Islam ada rahmat. Setiap umat Islam ada rahmat. Mengikut qadar amal, mengikut qadar akhlak dia, mengikut qadar iman dia. Maka rahmat sentiasa bersama dengan orang beriman tu. Sebagaimana orang tak beriman, makna kata kemurkaan mengikut dia ke mana-mana. Sebab tak beriman. Begitu juga orang Islam. Dengan iman kita, dengan ibadat kita, rahmat mengikut kita. Dan bila kita berhimpun, rahmat tu bercampur. Oh, Masya Allah, yang ni ada orang yang soleh. Maka tersebar-sebarlah rahmat itu. Sebab itu orang Islam ni berhimpun itu satu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi berhimpun di atas nama ibadat. Itu lagi hebat. Berhimpun di atas perkara bukan ibadat pun dah mulia dah. Apa tu berhimpun dah? Makan bubur kacang. Datanglah. Ada apa? Makan bubur kacang. Ada orang selamat tak? Tak ada, datang makannya. Datang. Maka turun rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali dia ngajak orang datang rumah, baca tahlil pun tak ada, baca doa pun tak ada, makannya. Jadi Sayyidina Ali kata, aku suka buat makan pada orang. Dia buat makan, panggil orang makan, dah makan balik. Orang kita takut pula kan. Imam datang tak? Tak datang. Parah ni, saya balik umrah, ditolak pula kan. Tak berani kita bagi dia. Tak berani, kan ditolak baca doa ke apa tak. Tak. Ini makan je, dah makan balik lah. Jadi Sayyidina Ali dia suka panggil orang makan, dah makan balik. Jadi perhimpunan Islam itu satu rahmat. Jadi kita mungkin selisih faham dan sebagainya. Nama datang nama Jumaat datang. Berhimpun dah situ. Walaupun dia bendera kuning ke, hijau ke apa ke. Dah duduk. Duduk. Sebab apa? Turun rahmat. Walaupun daripada zahir dia berhimpun, dalamannya belum tentu lagi kan. Jadi kalau zahir berhimpun pun untuk rahmat. Hari Jumaat semua datang. Zahir dia berhimpun. Tapi kalau baca sesuatu, banyak masalah kan. Tuhan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau kehimpunan itu dengan penuh hormat menghormati. Apatah lagi perhimpunan dengan penuh kasih sayang dan sebagainya, maka datang kekuatan demi kekuatan, bahkan ditambah diturunkan malaikat Allah Subhanahu wa taala untuk ditolong secara langsung. Kalau kita berhimpun hari Jumaat, itu didatangkan malaikat dan tidak ditolong secara langsung.
Mana tak ada interaksi malaikat dengan kita, tak ada. Hari Jumaat, malaikat tidak berinteraksi dengan kita. Tak ada disinggung-singgung kita. Siapa pula nyinggung? Malaikat. Tak ada. Tapi dalam riwayat, memang pada hari Jumaat, malaikat turun. InsyaAllah, malaikat turun. Disebut dalam riwayat, bila hari Jumaat, maka malaikat datang. Berada sama-sama dengan ahli jamaah tadi. Untuk apa? Untuk supaya perhimpunan itu bertambah barakah. Tetapi malaikat tidak berinteraksi yang gitu. Tetapi kalau dalam peperangan, malaikat datang menyertai peperangan dan bersama perang. Dia ambil peranan dalam peperang. Kalau baca khutbah Jumaat, tak ada tolong ulu tungkek tu. Dia tengok berjalan tungkek tu. Dia tak ada menyertai. Tapi dia ada. Tapi kalau berperang, itu dia turun dan menyertai peperangan. Sebagaimana yang dicatatkan dalam peperangan Badar. Dalam perang Badar, datang malaikat, bukan sekadar datang menyaksikan, tak. Turut berperang sama. Itu disebabkan malaikat naik kuda dan sebagainya. Kenapa? Sebab kesatuan umat Islam itu datang pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud kesatuan itu menjadi umat Islam begitu mulia sehingga layak diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Sebab orang Islam menunjukkan kebaikan yang luar biasa. Sebab itu ulama mengatakan kalau kita nakkan sesuatu luar biasa daripada Allah, maka kita kena tunjukkan luar biasa. Luar biasa taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu para aulia mereka menunjukkan kebaikan yang luar biasa. Luar biasa taatnya, luar biasa ibadatnya. Maka Allah Taala berikan mereka benda yang luar biasa. Namanya khawariqul adah. Mereka tak minta, tapi mereka menunjukkan ketaatan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ulama mengatakan, kalau ibadat kamu biasa-biasa sahaja, jangan kamu impikan perkara yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Amal ni biasa-biasa saja. Kemudian bila Allah nak dapat karamah ni. Bila dapat karamah? Maksudnya karamah ni benda yang luar biasa kan. Jadi ulama kata, kalau amal kamu biasa-biasa saja, jangan kamu impikan perkara yang luar biasa. Jadi mana? Amalnya luar biasa. Apa yang luar biasa? Sebab kesatuannya itu luar biasa. Kasih sayang umat Islam itu luar biasa. Maka Allah Ta'ala berikan pertolongan yang luar biasa. Apa itu? Pertolongan malaikat. Maka sama-sama berjuang. Sebab itu mujahidin. Bahkan zaman Sayyidina Umar mengetahui kekuatan Rabbani itu. Maka Sayyidina Umar sangat menjaga ketaatan yang luar biasa. Sehingga Sayyidina Umar bila perang diwajibkan tentera qiyam. Kita kalau sehari nak perang rehat lah. Makan konyang-konyang rehat. Sehari nak pergi perang. Sayyidina Umar tak. Besok perang, malam tu qiyam. Supaya menunjukkan ketaatan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bila ada malam tu tentera yang tak qiyam, maka batal. Besok pagi batal perang. Kita tak ada kekuatan. Kata Sayyidina Umar. Maka batal berperang. Nak berperang, malam tu qiyam. Menunjukkan luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ukhuwah dia, luar biasa taat dia. Itu yang kita, sebab tu tentera di Palestin contoh dia. Yang apa tu? Kalau kita dengar orang Palestin ni syarat nak pergi perang hafal Quran. Luar biasa. Kena hafal Quran, kena qiyam, mujahadah dan sebagainya. Sehingga disebut kalau mereka tak pergi perang pun cukup dengan amal mereka itu dah menyebabkan mereka tu mulia. Wajah mereka berseri-seri, bercahaya dengan ibadat mereka. Untuk apa? Untuk menerima kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekuatan luar biasa hijrah yang berlaku pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam
adalah kekuatan kesatuan umat Islam. Itu yang kita kagum, kita kata. Hebat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tarbiyah kepada para sahabat sehingga mereka itu menjalinkan kasih sayang bersama mereka. Jadi panduan kepada kita. Kita kena insaf, kita kena sadar bahawa kelemahan kita sebab banyaknya perselisihan, banyaknya perkelahian dan sebagainya. Kita kena insaf dan kita kena muhasabah, terutama pada peristiwa hijrah. Sebab peristiwa hijrah kekuatannya adalah Nabi SAW membina kesatuan daripada awal lagi. Ketika di Makkah sampailah di Madinah, Nabi membina kesatuan, ukhuwah di antara sesama Islam. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayat kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kefahaman, kesedaran, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pengajaran daripada peristiwa hijrahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang dan yang tak sempurna kata-kata datang dari kelemahan sini. Karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membaca. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin.